سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 6, muka surat 6 baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka sembah orang, maka sembah orang, maka bertanya oleh sahabat. Maka sembah makna bertanya. Orang di sini setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan hadis yang baca hak minggu lepas ni. Jadi hadis hak baca minggu lepasnya tak habis lagi. Ini sambungan hadis yang baca minggu lepas. Maka sembah orang makna bertanya orang. Orang di sini setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, adakah bagi yang demikian itu alamat yang diketahui dengan dia dengan alamat? Adakah yang demikian itu, yang demikian terdahulunya luas hati dan terbuka hati apabila nur masuk ke dalam hati? Tandaan terbuka, luas hati, terbuka hati selepas daripada nur hidayah masuk ke dalam hati seseorang. Ada tak dia punya alamah, dia punya tanda seseorang hati dia luas, hati dia terbuka dengan bahawa Allah Ta'ala campur akan nur taufik hidayah daripada Allah? Ada tak alamat tandaan yang diketahui dengan dia dengan alamat tu? Alamat tandaan luas hati, terbuka hati apabila masuk oleh nur daripada Allah, masuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabdanya, mana jawabnya, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Tu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. At-tajafi an daril urur wal inabati ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih. Ini 3 tandaan hati seseorang luah, terbuka dengan bahawa hati seseorang telah dicampurkan oleh nur hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, na'am, ya. Bahkan, mana terjemah daripada kata na'am, ya. Mana iaitu alamat, tandaan bahawa hati seseorang terluah dan terbuka, menjauh daripada negeri banyak tipu daya. Menjauh daripada negeri yang banyak tipu daya. Menjauhkan diri daripada dunia, daripada negeri yang banyak tipu daya, yakni dunia. Menjauh di sini, menjauh hati. Bukan menjauh daripada dunia, buang dunia, bukan. Maknanya hati sudah jauh daripada dunia. Dan kembali ia hati orang yang ada nur ni kepada negeri yang kekal.
Jadi hati dianya ingat akan negeri yang kekal, iaitu akhirah. Kemudian bukan hanya kembali hati kepada akhirah dan mengsediakan al-isti'dad, mengsediakan mati dahulu daripada datang mati. Mengsediakan mati dengan bahawa buat amal ibadah untuk bekalan untuk bekalan mati sebelum daripada kedatangan mati. Ini tandaan hati seseorang luas dan terbuka dengan bahawa hati telah dicampur oleh Allah akan nur hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana permulaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wansyaraha, atau asal dia awal hadis. Apabila nur hidayah daripada Allah masuk ke dalam hati, nescaya luas hati dan juga terbuka hati. Itu asal dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah, hadis ini mengisyaratkan kepada firman Allah yang terdahulunya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Itu asalnya ayat Al-Quran. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa nurun ala nurun min rabbih. Surah Az-Zumar ayat yang ke-22. Tiadakah orang yang dibukakan oleh Allah akan dadanya, akan hatinya bagi Islam, maka iaitulah atas nur cahaya taufik hidayah daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawa seseorang yang Tuhan buka hati dia, campur taufik hidayah bagi Islam, maka itulah nur cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, terbuka hati untuk menerima agama Islam. Sebaliknya kalau Tuhan tidak buka hati, cerita di Mekahnya macam mana? Sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, kalau kita balik kepada apa ini yang berlaku di Mekah tu, adat kata kita, tak ada orang Mekah tidak akan terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi cukup dikenali oleh orang Mekah, sempurna segala-galanya, tak ada sebarang kekurangan, kecacatan nisbah seorang manusia. Tidak ada kekurangan, kecacatan nisbah seorang manusia, tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa imma tubuh badan ke, wa imma akhlak ke, wa imma keturunan ke, sempurna, tidak ada kekurangan. Mana adat kata kau, tak ada seorang orang Mekah tidak akan turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun, beberapa ratus orang saja yang terima agama Allah Subhanahu wa taala. Ratus-ratus orang saja selama 13 tahun. Yang tidak terima, bukan kata setakat tidak terima, bahkan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain, keluarga sendiri, bukan orang lain, kawan-kawan Nabi sendiri, bahkan jiran-jiran Nabi sendiri yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhal jiran Nabinya kenal sangat Nabi ni macam mana, tak ada alasan dah nak tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini didatangkan pula mukjizat di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilantik di Nabi, berlaku bagai-bagai irhas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irhas ni benda yang pelik yang berlaku di Rasul, tapi pada masa tu belum lagi menjadi Rasul. Mana irhasnya pada masa Nabi kecil lagi. Berlaku benda-benda pelik di Nabi ni, masyhur di kalangan orang Mekah. Masyhur di kalangan orang Mekah. Dan ceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pergi ke Syam,
kemudian kembali balik ke Mekah dengan segera, memang diketahui. Dan kalau kita balik kepada cerita-cerita sejarah datuk pada Nabi SAW di kalangan ketua-ketua kabilah atas-atas tu, dan ada dah ceritaan mereka bahawa akan lahir daripada keturunan mereka Nabi akhir zaman. Hak cerita hak terdahulu ni, kalau kita balik pada cerita sejarah, mana datuk Nabi SAW ni ada dah cahaya, dan ada dah ceritaan daripada datuk Nabi ni bahawa lahirnya generasi mereka adalah Nabi akhir zaman. Mana perkara ni bukan perkara yang pelik sangat dah kalau kira. Tapi taufik hidayah, cahaya taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun ratus-ratus orang sahaja yang terima agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembicaraan kitab Minhaj ni, pembicaraan berkaitan dengan, dimulai dengan berkaitan dengan keinsafan daripada Allah Subhanahu wa taala, keinsafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran itu membicarakan keinsafan daripada kekufuran terima agama Allah Subhanahu wa taala. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa nurim min rabbih, fahuwa ala nurim min rabbih. Ni asalnya. Kemudian Imam Ghazali datangkan hadis yang mengisyaratkan akan firman Allah Subhanahu wa taala. Mengisyarat ni bukan secara terang lah. Isyarat ni i'lamun bi khafi, dia panggil i'lamun bi khafiyin. Mana isyarat ni memberitahu secara tersembunyi, maknanya ada secara terang-terang. Contohnya ayat ni ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ni. Cuma Imam Ghazali datangkan satu ayat cerita bab keinsafan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali pun datang satu hadis. Hadis ini untuk memahamkan ayat Al-Quran, tapi bukan kata Nabi mentafsirkan ayat, cuma mengisyaratkan sahaja. Cuma dalam hadis ni dia lebih umum. Kalau dalam ayat tu asalnya adalah berkaitan dengan terbuka hati untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diisyaratkan dalam hadis ni pula ini lebih umum. Cerita berkaitan dengan nur hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk ke dalam hati, maka hati itu akan luas, terbuka untuk nampak kebenaran. Jadi hak ni lebih umum dalam hadis ni. Sama ada nur taufik hidayah untuk masuk Islam, nur taufik hidayah untuk beramal dalam agama Islam, ini lebih umum. Tetapi walaupun dalam ayat Al-Quran tu membicarakan berkaitan dengan mereka yang terbuka hati untuk menerima Islam, ayat tu sendiri pun pengertiannya umum juga. Pengertiannya umum juga. Maknanya hak tu bicara di permulaan terbuka hati untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila sudah masuk agama Allah Subhanahu wa taala, nur cahaya taufik hidayah daripada Allah ni, terkadang Tuhan campurkan nur, terkadang Tuhan tidak campurkan nur. Masuk Islam, terkadang kuat melakukan amal ibadah, terkadang tidak melakukan amal ibadah. Walaupun ayat tu hanya cerita berkaitan dengan nur taufik hidayah masuk agama Allah Subhanahu wa taala, tapi ayat tu boleh pergi kepada umum, sebagaimana yang diisyaratkan hadis yang didatangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Inna nura idza daqala al-qalba infasaha wan syaraha. Nur apabila masuk dalam hati seseorang, hati itu akan jadi luas, hati itu akan jadi terbuka. Kemudian sahabat pun tanyalah, apakah tandaan? Ada alamat ke tak? Hati itu sudah luas, hati itu sudah terbuka dengan bahawa sudah masuk nur dari nur taufik hidayah daripada Allah. Nabi kata ada tandaan. Nabi datangkan 3 tandaan. Yang pertama, menjauhkan hati daripada negeri yang banyak tipu daya, iaitu dunia.
Dan kembali hati itu kepada negeri yang kekal, iaitu akhirah. Maknanya hati dunia ni kau kurang. Nak kata hilang dunia di hati, kosong dunia di hati, itu atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kosong dunia di hati itu atas pilihan Allah. Itu sampai maqam sahabah, maqam aulia. Sahabah macam mana pengorbanan mereka, dunia mereka untuk akhirah. Mereka korbankan dunia mereka sepenuhnya untuk akhirah. Sebab apa? Sebab di hati mereka tidak ada dunia, yang ada hanyalah akhirah. Itu hati orang yang terpilih, asfiya, di kalangan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kosong sepenuhnya hati daripada dunia. Adapun kalau kita ni orang awam, daklah kata kosong, daklah kata jauh sangat hati daripada dunia. Tua-tua pun duk mikir dunia lagi. Duduk panjang angan-angan lagi berkaitan dengan pekerjaan dunia, walaupun tua dah sekalipun. Tetapi hati itu dengan dunia ni kau lama, kau kurang, kau jauh. Kemudian sebaliknya, hati itu akan kembali kepada negeri yang kekal. Mana hati ni kau ingat kepada akhirah. Kau ingat pada akhirah. Apabila hati itu kau jauh daripada dunia, hati itu bertambah kembali hampir kepada akhirah, maka mengsediakan mati sebelum kedatangan mati. Dahulu daripada datang kematian. Mengsediakan mati ni bukan maknanya kita siapkan kapal, bukan. Mengsediakan mati ni mengsediakan bekalan untuk menghadapi kematian sebelum daripada datang kematian. Sebab apa jadi dia mengsediakan untuk kematian ni? Sebab hati sudah jauh daripada dunia yang sementara. Hati sudah bertambah kembali hampir kepada negeri yang kekal, hari akhirah. Itu tandaan hati itu sudah terbuka luah apabila masuk nur taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau hati tidak masuk nur taufik hidayah daripada Allah, tak ada lah. Di hati semata-mata dunia, akhirahnya tidak ada. Persiapan untuk matinya tidak ada. Nak buat persiapan untuk mati macam mana? Sebut mati pun tak kenang dah. Orang cakap sedap-sedap dah cerita hak kematian. Orang apa ni? Putus ni? Putus angin. Dah tengah cakap dunia, cerita kematian. Tak masuk lah. Tak masuk lain orang panggil. Itu hak langsung tidak ada nur taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila hati itu dengan dunia ni bertambah jauh, hati itu sudah kembali kepada akhirah dan membuat persiapan untuk kematian sebelum datang kematian. Kemudian dah dapat tandaan seumpama ni, macam mana kita nak benar-benar kembali kepada akhirah? Macam mana kita ni benar-benar nak mempersiapkan untuk kematian sebelum datang kematian? Mazal akan susun di hadapan. Orang insaf begitulah. Orang insaf, mana hati dia dengan dunia ni sudah kurang. Maknanya hati dia lebih kepada ingat akhirah. Dan memang nak amal, nak bekal kematian dah ni, buat amal. Tapi jalannya mana? Ni. Sekarang ni Imam Ghazali bukan hanya cerita berkaitan dengan keinsafan semata-mata, tapi dimulai dengan keinsafan. Mana contoh keinsafan? Apabila hati itu sudah jauh daripada dunia, insaf tu. Itu tanda keinsafan. Apabila Allah Ta'ala campurkan nur hidayah daripada Allah, bila hati itu sudah fikir kepada akhirah, sudah fikir macam mana nak buat bekal akhirah, nak buat amal untuk bekal selepas ada kematian, itu tandaan sudah dapat keinsafan.
Sebelum dapat keinsafan tu, sebaliknya. Sebelum dapat keinsafan tu, sebaliknya. Orang Islam pasti beriman dengan hari akhirah. Itu iman. Tak ada iman tu kafir lah orang panggil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman pasti percaya dengan hari akhirah, hari pembalasan. Tetapi di hati ada dak ingat akhirah. Tak ada ingat akhirah. Apa? Hati lalai. Orang yang tidak ingat akhirah ni, kita tengok orang-orang yang jauh daripada agama, semayang pun tak cukup, belajar pun tidak, dunia siang malam. Maknanya di hati tak ada ingat akhirah. Tapi mereka beriman tak dengan hari akhirah. Iman tu tetap dah. Kita kena faham molek. Kalau kita kata orang ni dunia semata-mata, tak ada akhirah. Tak ada akhirah di hati, bukan tidak beriman dengan hari akhirah. Kena faham situ. Tidak beriman dengan hari akhirah, tak ada lah. Itu rukun iman. Maknanya beriman tu berimanlah dengan hari akhirah. Tapi di hati tidak ada. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak campurkan nur taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Tuhan campur nur taufik, sebaliknya jadi. Itu beza antara sebelum Allah Ta'ala campur keinsafan dengan selepas Allah campur keinsafan. Insaf dah. Nak buat amal persedaan selepas daripada mati dah kita ni. Jalannya macam mana? Macam sebut mengulpah lah. Terkadang kebanyakan kita ni mai keinsafan dalam keadaan kita jahil. Ilmu akidahnya macam mana? Kita nak sembahyang. Ilmu bab semayangnya macam mana? Pandailah semayang. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Kalau cakap seumpama tu, tandaan dia memang jahil. Kalau orang yang berilmu takkan cakap seumpama tu. Khalaq bin Rafi', kita biasa dengar hadis tu. Semayang 3 kali di hadapan Nabi SAW. Takkan tak pandai. 3 kali Khalaq bin Rafi' semayang. Tapi Nabi kata, fa innaka lam tusalli. Kamu belum semayang Nabi suruh semayang kembali kerana kamu belum sembahyang. 3 kali Khalaq bin Rafi' semayang dan di hadapan Nabi SAW. Kalaulah betul, kalau semayang tu pandai, takkan jadi Nabi kata kepada Khalaq bin Rafi' belum sembahyang. Mana kalau orang cakap, bukan orang cakap, orang ceramah pun ada buat bibir kurang bab hukum akal semayang ni. Kalaulah tak pandai, takkan boleh semayang. Dan ni cerita bab iman, bab akidah pula. Kita orang Islam kan, adalah iman, ada akidah. Ni pun orang yang bermasalah. Jadi kebiasaannya bila Tuhan campur keinsafan, terkadang kita ni tak dapat ilmu yang secukupnya daripada ibu bapa sendiri dan daripada pendidikan negara kita sendiri. Ibu bapa kewajipan mereka, negara kewajipan mereka untuk mensediakan pendidikan agama yang secukupnya kepada rakyat dia. Dimulai dengan pada masa sekolah. Di sekolah ada mata pelajaran agama. Memanglah, betul. Ada mata pelajaran agama. Dan kita semua tak ada orang tak sekolah. Semuanya sekolah. Tetapi bila kita belajar ilmu akidah, kemudian ada tak ilmu akidah yang diajar di sekolah? Ada cerita Tuhan ada. Nama Nabi, nama Muhammad, lahir tahun gajah. Gajah berapa tu? Ada kan? Lahir tahun gajah. Ada gambar ni gambar hak Abraha apa semua tu ada. Betul lah, ada lah tu ya ajar. Tapi cukup ke tak? Lepas kita belajar kemudian, hak kita belajar pada masa di sekolah tu, alhamdulillah kita hanya mengulangi saja sebab lengkap dah. Seumpama tu kita masuk belajar dalam bab fiqh fardu ain, bab syarat sembahyang, bab rukun sembahyang, syarat bagi tiap-tiap rukun, syarat berjemaah. Kita belajar, alhamdulillah cukup dah kita belajar di sekolah hari tu. Daripada jam 1 lagi sampai tingkatan berapa tak tahulah. Cukup, cuma kita nak mengulangi, begitu.
Orang kata, dia kata tak ada langsung, dia kata. Siapa kata tak ada langsung tu dak munasabah juga, kata belajar juga. Tak ada, dia kata, tak ada. Mana tak ada tu dak cukup lah. Dak cukup tu banyak ke sikit? Dak cukup banyak ke sikit? Itu belum cerita bab sifat hati lagi. Bicara bab ikhlas, bicara bab taubah. Apa dia ikhlas? Apa dia taubah? Apa dia syarat taubah? Apa dia rukun taubah? Riya, ujub, takabur, apa dia? Tu ajar ke dak sekolah dak tahulah. Jadi goliknya kita ni tak ada asas fardu ain. Kalau ada pun tidak cukup tu tak bilang. Hak asas fardu ain wajib kena cukup, sebab tu dia panggil fardu ain. Hak Nabi perintah, kun aliman, hendaklah kamu jadi orang yang berilmu. Itu perintah Nabi SAW. Kun aliman, Nabi kata, hendaklah adalah kamu tu di kalangan orang yang berilmu. Itu perintah. Maka wajib berilmu. Sekurang-kurangnya fardu ain wajib lengkapkan. Tidak lengkapkan dosa besar lah. Tapi nak lengkapkan ilmu fardu ain, dah kita asalnya ni tak ada ilmu, kena belajarlah. Au muta'alliman, baru tu pada belajar. Hendaklah kamu menjadi orang yang belajar. Tu perintah wajib juga tu. Perintah wajib ni kepada supaya jadi orang belajar, ada perintah wajib fardu ain, belajar ilmu fardu ain. Ada perintah wajib fardu kifayah, belajar ilmu fardu kifayah. Jadi makna jadi orang alim, tu perintah dari Nabi. Alim mana? Alim fardu ain, lengkap. Saya sebut minggu lepasnya, lengkap dia ajak ibu bapa sebelum masuk mabalik. Lengkap. Bukan hanya ajar mengaji Quran, khatam Quran. Hak tu fardu kifayah. Baca Al-Quran, selebih-lebih zikir. Hak fardu ainnya mana? Aqidah Al-Quran yang kita baca tu. Fardu ainnya macam mana? Macam mana untuk menunaikan perintah zahir daripada dalam Al-Quran, untuk meninggalkan larangan zahir dalam Al-Quran. Itu fardu ain. Ilmu berkaitan dengan sifat-sifat kepujian hak disebut dalam Al-Quran, hak perintah Al-Quran. Fatawakkalu, Tuhan kata, bertawakul oleh kamu. Washkuru, bersyukur oleh kamu. Wasbiru, sabar oleh kamu. Apa dia tawakul? Apa dia syukur? Apa dia sabar? Ni hak wajib fardu ain kita ni. Hak perintah yang terkandung di dalam Al-Quran. Baca tu selebih-lebih zikir. Itu bukan wajib. Tapi kalau kita ibu bapa tak kenal agama, alhamdulillah anak-anak kita dapat ilmu agama yang secukupnya sebelum balik. Apa dia? Khatam Quran masa budak-budak. Akidah Qurannya mana? Tak pernah bicara. Maknanya kita ibu bapa sendiri buta agama. Tak kenal agama, orang buta bawa anak-anak ke jalan mana? Orang buta bawa ke jalan mana? Masuk gaung lah jawapan dia. Orang buta bawa. Kata berat kita ni, tanggungjawab ibu bapa. Sebab itulah bila kita sendiri kemudian kita mari ke insafan, turut molek dan kitab Minhajul Abidin, kita sedarlah banyak perkara yang kita tak tahu. Kita kena sungguhlah untuk diri kita satu, dan untuk melepaskan cuai taksir ibu bapa kita. Nak melepaskan cuai taksir ibu bapa kita. Ada ni. Sebab kenapa pegangan anak salah? Dia balik dah, maka dia bertanggungjawab sendiri. Tapi mari daripada mana ni kejahilan? Kerana tidak tidak disempurnakan kewajipan besar ibu bapa adalah ilmu agama. Hak rohani bukan hak jasmani. Jasmani kewajipan ibu bapa juga. Tapi kalau hak jasmani, hak makan minum, hak kafir pun lebih daripada kita lagi menyempurnakan. Hak zahir, hak kafir sendiri lebih daripada kita. Hak paling besarnya hak rohani, hak agama. Setara mana agama? Setakat baca Quran, setakat tutup aurah, itu sebahagian daripada agama. Asal-asalnya mana? Usuluddin tapak agama, imaduddin tiang agama.
Jadi goliknya kita tak ada asas. Tak ada asas ni kena ikut hak kitab Minhajul Abidin. Mulai keinsafan, hati kita jadi kurang dah kepada dunia, hati kita fikir akhirah dah, dan kita pun berfikir untuk beramal sebagai persiapan selepas ada kematian. Tapi jalannya macam mana? Maksudnya akan susung satu daripada ilmunya, ilmu mana, pergi pada taubahnya, satu-satu dalam kitab Minhaj ni secara secara kasar terlebih dahulu, satu peringkat. Akhirnya Imam Ghazali pun satu-satu peringkat tu diletak satu-satu tajuk. Akabah yang pertama ilmu, bonggok yang pertama. Akabah yang kedua taubah, panjang satu sampai 7 peringkat. Tapi terlebih dahulu secara ringkas didatangkan 7 peringkat tu dahulu. Sampai kepada akabah yang ketujuh, akabatul hamdi wasyukri, akhir sekali. Lepas habis itu dia pun masuk kepada bicara balik. Akabah yang pertama ilmu. Macam mana ilmu? Ni turut molek dah kitab Minhajul Abidin. Dia jalanan pondok kitab Minhaj ni memanglah jalanan hak tunggu duk pegang semua hak kitab Minhaj. Tapi jalanan kitab Minhaj sungguhlah, sebab pondok kitab Minhaj adalah kitab yang keke yang wajib nah. Hak Arab, hak asal Imam Ghazali pun ada, hak Syekh Daud hak terjemahan ni pun ada. Belajar betul benar, bukan hanya membaca sendiri. Kalau membaca sendiri kitab Minhaj, tidak akan ikut jalan dari kitab Minhaj. Baca kitab Minhaj tapi ilmunya ke samping. Tu bukan. Sebab apa? Sebab membaca sendiri, bukan belajar. Tapi kalau kata orang mengaji tu pondok, kenapa dia duk fokus sangat buat ilmu? Sebab dalam kitab Minhaj. Macam mana akabah yang pertama fokus berkaitan dengan ilmu. Tapi kalau baca Minhaj, ilmu fardhu akidah kesampingkan, ilmu fardhu fiqh buat mudah-mudah je, ilmu fardhu tasawuf pun buat mudah-mudah je. Tu bukan jalanan kitab Minhaj. Hanya membaca sendiri tanpa berguru, ambil rumi-rumi gitu je. Kalau ikut kitab Minhaj sungguh dimulai dengan ilmu. Bahkan dalam kitab Minhaj memulai bicara ibadah samaratul ilmi. Ibadah adalah hasilan daripada ilmu. Ibadah hasilan daripada ilmu, dimulai dengan ilmu. Jadi mari keinsafan, yang pertama ilmu. Hati jauh dah, kurang dah dengan dunia, bukan hilang. Hati duk fikir akhirah, negeri yang kekal. Duduk untuk membuat bekalan untuk hari yang kekal, untuk kematian sebelum datang kematian. Keinsafan dia panggil. Sebaliknya kalau tak ada keinsafan, tak campur keinsafan, hati jauh daripada akhirah. Hati tak fikir pun berkaitan dengan persiapan untuk hari akhirat. Sebab bila Allah Ta'ala tidak kehendakkan kebaikan pada seseorang, hati memang akan sempit. Dalam ayat ni cerita mereka yang Tuhan buka hati untuk menerima agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tak ceritalah berkaitan dengan mereka yang mereka yang Allah Ta'ala tidak campurkan taufik hidayah. Dalam satu ayat yang lain, surah Al-An'am ayat ke-125, ayat ni molek kita ingat ayat ni, yang mana ayat ni menjadi dalil perkara baik kehendak Allah, perkara jahat kehendak Allah. Ayat ni surah Al-An'am ayat ke-125 menjadi dalil hak rukun iman yang ke-6. Baik kehendak Allah, jahat kehendak Allah. Banyak lagi ayat-ayat yang lain, banyak lagi. Tapi di antara ayatnya surah Al-An'am ayat 125, Allah Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ni mula-mulanya. Maka sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa memberi hidayah oleh Allah akan sesiapa, nescaya akan terbuka hatinya untuk terima agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terbuka hati untuk menerima agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama dengan maksudnya, afaman syarahallahu sadrahul Islam fahuwa ala nurin min rabbih.
terbuka hati untuk terima agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan kata, maka sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa berhidayah oleh Allah akan sesiapa tadi, nescaya terbuka hati mereka untuk terima agama Islam. Sama dengan dalam ayat yang didatang dalam kitab Minhaj. Sebaliknya, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Ini sebaliknya. Tadi Tuhan beri hidayah untuk terima agama Allah Subhanahu wa taala, terbuka hati dia. Sebagaimana orang Madinah mudah-mudah je terima Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbuka hati. Macam mana kita orang kemudian mana 1400 tahun boleh terima mudah-mudah je agama Allah Subhanahu wa taala. Mana apa ni? Hak Tuhan beri hidayah. Hak Tuhan kehendak beri hidayah akan terbuka hati untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang mendaki oleh Allah bahawa menyesat oleh Allah akan sesiapa. Siapa yang menyesatkan? Allah lah. Allah yang kehendak seseorang jadi sesat. Seseorang tu terima Islam, Allah kehendak. Bila Allah kehendak, Allah campur hidayah. Sebaliknya, sesiapa yang Allah menghendaki bahawa Allah menyesatkan akan sesiapa. Siapa yang menyesatkan? Allah Ta'ala. Maknanya, baik jahat datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kehendak bahawa menyesat oleh Allah akan sesiapa, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, nescaya menjadi oleh Allah akan hatinya, akan dadanya sesak, sempit, tak nampak. Sebaik-baik Nabi tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan mukjizat tu, tak nampak. Tak nampak. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah seperti nak daki di langit. Mana gel nak daki di langit, kan payah tu kan. Jadi hati tu sempit, hati tu mana tak terbuka langsung, walaupun depan mata sekalipun. Hak ni mana ni? Hak sesiapa yang mendaki Allah bahawa Allah nak menyesatkan dia. Kalau Allah menghendaki bahawa Allah nak beri hidayah, terbukalah. Sebaliknya, kalau sesiapa yang menghendaki Allah nak menyesatkan, hati dia sempit. Macam ni? Sempit hati dia. Islam ni seolah-olahnya tak boleh nak terima. Mana macam kata nak daki ke langit, tak boleh nak terima agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ni cerita bab kebaikan Allah kehendak, cerita bab kejahatan Allah kehendak. Hak rukun iman yang ke-6, surah Al-An'am ayat ke-125. Sama juga, kalau Allah beri taufik hidayah, mudah-mudah je semayang, puasa, tutup aurat. Kalau Allah kehendakkan kesesatan, semayang, puasa, tutup aurat, macam nak naik atas langit macam mana? Sama juga, belajar fardu ain, wajib ijma' ulama. Hak Tuhan buka hati, mudah-mudah je, lacak je. Payah juga nak faham, payah pun tak kira lah, nak belajar je, mudah je. Tapi kalau Tuhan kehendak akan kesesatan, tak ada. Buat kata belajar tu, hati dia sempit, jadi macam naik ke langit. Tak ada. Hak langsung tak peduli. Hak ada di situ dah pun sanggup akak punggul lari balik. Maghrib contohnya, akak punggul lari balik. Subuh tak pelik sebab orang nak kerja, orang ada urusan. Kalau maghrib tak ada urusan, akak punggung. Isyak ada pula. Pada ni isyak ada pula. Orang yang boleh tunggu tu senang je tunggu. Dah orang hak lari tu sempit. Pening payah. Bahagian masing-masing. Nak lari balik, tak cekak nak mari pula lepas isyak. Orang duk mengajar fardu ain, dia duk ngaji Quran belakang, ngaji Quran. Sanggup dia buat rupa kebajikan selebih-lebih baca Quran, nak lari daripada hak belajar fardu ain, hak ijma' ulama. Sanggup.
Hak tadi tu dia balik terus, senang. Hak ni tak balik mengaji Al-Quran, orang pun terganggu. Dia tak peduli aku nak mengaji Quran. Lepas tu belajar fardhu ain tu wajib ijma' ulama tu, kenapa kamu? Aku nak mengaji Quran. Hak ni berat lagi. Berat lagi lah. Nak banding dengan orang hak lari balik. Dia tak ambil ilmu fardhu ain, dia buat rupa mengaji Al-Quran. Mana? Hati dia sempit. Hati dia sempit. Sebab apa? Tuhan kendak kesesatan sempit. Ada berlaku mana-mana pun pasal ni. Ada. Nanti 15 Syakban nanti. Kalaulah ada kuliah, marah dia orang. Kita mari nak baca Yasin. Lepas tu kuliah. Selama ni mari ke tak? Tak mari. Tak melitah pun. Dengar dak orang mengajar, dengar. Apa aku tak mari? Kenapa malam Jumaat Sabah mari? Nak baca Yasin. Apa baca Yasin di rumah tak boleh ke? Mengajar juga belebeh lalu kot belakang. Kita nak mari baca Yasin, dia mengajar. Baca Yasin molek-molek ada kuat dia. Baca Yasin molek-molek ada. Sini tak tahulah. Kalau kena hak malam kuliah saya berjalan je kata. Takkan saya nak tinggal hak kuliah fardhu ain untuk baca Yasin di rumah pun boleh. Bukan tak pergi baca Yasin di rumah lah. Takkan kita nak tinggal kuliah hak wajib kepada baca Yasin, hak mari malam tu sahaja. Hak berjemaah 5 waktu pun boleh tentu baca Yasin betul. Hak berjemaah 5 waktu ni ada, subuh pun ada ni. Baca Yasin macam mana? Boleh tentu lagi. Hak mari setahun sekali nak baca Yasin. Baca Yasin pula laju sebab nak 3 round, nak 3 pusingan, 3 kali. Tu kau. Tapi semangat. Belajar? Jangan. Mengajar juga baca Yasin tak setara. Kan nak kata orang ni. Sempit. Sebut kata belajar ni sempit. Payah macam naik langit. Orang kata. Ka'annama yas'adu fis sama'. Macam nak daki langit lah. Tahu? Kalau Allah kehendak kesesatan akan seseorang. Sebab Nabi kata dah, wa yuhramul ashqiya. Allah ni akan ditegah ilmu, Allah akan menghalang ilmu daripada sesiapa yang telah kehendak pada azal, orang yang ashqiya, syaqiyun, orang yang celaka, ahli neraka. Tuhan kehendak seseorang untuk ahli neraka, Allah Ta'ala akan halang ilmu daripada seseorang. Dia gitu je. Semuanya tahta masyiatillah. Jadi kalau kita mudah dengan ilmu dengan amal, perbanyakkan kesyukuran kepada Allah. Sebab hakikinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sunat perbanyak kata la haula wala quwata illa billah, akan jadi kenderaan ketika meniti tiang sirat. Tidak ada daya upaya atas meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah kita pada belajar, mudah pada buat amal, semuanya datang daripada Allah. Kalau kemas sini tak ada lah nak timbul riak, ujub, takabur. Nak riak apa bukan barang kita pun, hak Tuhan belaka. Nak ujub takabur apa bukan hak kita pun, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan permudahkan kita pada belajar, Tuhan permudah belajar pula, belajar ikut sebagaimana yang disusun atur dalam kitab Minhajul Abidin. Tuhan permudah pula kita pada amal, itu semua adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melintas dengan hati hamba pertama-tama setiap sesuatu, maka berkata ia bahawanya aku mendapat akan diriku diberi nikmat atasku daripada bagai-bagai nikmat. Mula-mula kena fikirlah, di kita ni bagai-bagai nikmat yang datang daripada Allah, ya, bagai-bagai nikmat yang terdapat. Datang daripada mana ni? Datang daripada Allah. Kita kena kenal Allah. Itu mula-mula kita makin insaf, kita fikir kita ni kehidupan kita ni bagai-bagai nikmat yang kita dapat. Mesti ada Tuhan yang bagi nikmat. Kita mula-mula nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi kita bagai-bagai nikmat. Kita kenal Allah, kita pun nak mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin. Disusuli pula dengan ilmu untuk ketaatan zahir fiqh, ilmu untuk ketaatan batin tasawuf. Ini susunan dalam kitab Minhajul Abidin.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.